warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Ain binti Safarullah akan mewakilkan sahabat saya Abdul Manaf bin Bejal bagi menyampaikan kajian pendidikan kami iaitu mengenai pelaksanaan aktiviti pembelajaran kooperatif pendidikan abad ke-21 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah. Berikut adalah isi kandungan pembentangan kajian kami iaitu pertama, latar belakang kajian, kedua, penyataan masalah, ketiga, objektif kajian, keempat, metodologi kajian, kelima, dapatan kajian, dan keenam, kesimpulan. Pengenalan PAK 21 ataupun Pendidikan Abad ke-21 bukan setakat merujuk kepada penggunaan gadget, perkakasan dan perisian teknologi terkini ICT, tetapi guru menggunakan kaedah PNP berpusatkan murid, student centered, serta menekankan elemen kemahiran berfikir aras tinggi, kebat di dalam diri murid. Pembelajaran kooperatif sering dirujuk sebagai pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran berasaskan aktiviti perlu mengambil kira kepelbagaian murid supaya potensi setiap murid dibangunkan secara optimum. Seterusnya, pembelajaran kooperatif merupakan satu strategik memerlukan murid bekerjasama di dalam kumpulan bagi mengatasi suatu masalah menggunakan pelbagaian aktiviti untuk meningkatkan kefahaman murid dengan menggunakan pendekatan berstruktur. Seterusnya, pendidikan seni visual ataupun PSV merupakan satu aktiviti berpusatkan murid dan memberi peluang untuk mempertingkatkan daya imajinasi, kreativiti dan bakat ke tahap optimal dalam proses penghasilan karya. Kaedah PNP yang menarik minat dan mencetuskan idea seperti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual ataupun perbantukan teknologi. Pemilihan dan penentuan kaedah pengajaran yang pelbagai perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid. Seterusnya, standard kandungan pendidikan seni visual sekolah rendah terbahagi kepada 4 iaitu standard kandungan pertama, perspeksi estetik, di mana ia menjurus kepada pengenalan unsur seni prinsipal. Standard kandungan kedua iaitu aplikasi seni, ia lebih menjurus kepada penerokaan media, teknik, alat dan bahan. Standard kandungan ketiga, ekspresi kreatif, iaitu lebih kepada penghasilan karya. Manakala standard kandungan yang keempat iaitu apresiasi seni, lebih kepada apresiasi karya. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah yang dikatakan dengan PDBR. PDBR merupakan pembelajaran norma baharu sewaktu pandemik COVID-19. PDBR menjadi alternatif pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, pusat komuniti atau di mana-mana lokasi persesuaian yang dilaksanakan dalam atau luar talian atau outside dengan berstruktur dan terancang. Terdapat dua objektif PDBR iaitu pertama, menjadi panduan kepada murid mengikuti PDBR secara optimum. Kedua, panduan kepada guru untuk melaksanakan PDBR secara berstruktur dan terancang. Pelbagai aktiviti PAK 21 yang boleh dipraktiskan di dalam kelas mengikut keselesaan guru di mana dapat memberi impak yang positif kepada murid semasa proses pembelajaran di rumah berlangsung. Antara aktiviti kooperatif yang sesuai dipraktiskan bagi mata pelajaran PSV ialah seperti team based share, round table, gallery work ataupun hot seat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Bagi penyataan masalah, terdapat kepada 3 kategori iaitu kategori guru, kategori murid dan kategori persekitaran. Bagi kategori guru, di mana guru tidak mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam pemilihan aktiviti kooperatif yang sesuai semasa PDBR. Yang kedua, pengajaran guru yang tidak seimbang kerana pengalaman guru yang berbeza-beza.
Dan ketiga, kesan guru bukan option, mengajar subjek pendidikan seni visual sambil level menimbulkan kesukaran kerana penggunaan dan penyampaian pedagogi, kaedah, strategik dan teknik pengajaran yang kurang sesuai. Seterusnya, bagi kategori murid kurang berminat kerana aktiviti pendidikan seni visual yang tidak mencabar dan tidak dapat bekerjasama di dalam kumpulan. Selain itu, berkongsi komputer atau peranti bersama adik-beradik yang lain menyebabkan mereka tidak dapat memberi komitmen dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Manakala kategori yang ketiga iaitu persekitaran, tiada fasiliti kemudahan alat dan bahan PSV yang mencukupi menyebabkan murid sukar melakukan tugasan seni yang diberi dan kemudahan dan capaian internet yang kurang memuaskan. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kemahiran guru dalam memilih aktiviti pembelajaran kooperatif PAK21 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual semasa PDPR. Kedua, mengkaji kaedah pelaksanaan guru bagi aktiviti pembelajaran kooperatif pendidikan abad ke-21 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual semasa PDPR. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Di dalam kajian ini, kami menggunakan reka bentuk kajian pendekatan kualitatif iaitu berbentuk kajian kes. Bagi responden kajian, kami telah memilih 6 orang guru pendidikan seni visual iaitu terdiri daripada 4 orang guru option pendidikan seni visual dan 2 orang guru daripada guru minor pendidikan seni visual di 4 sekolah rintis PAK21. Instrumen yang kami gunakan di dalam kajian ini ialah temu bual pada bersutur, pemerhatian dan analisis dokumen. Manakala analisis data bagi kajian ini ialah lebih kepada secara deskriptif. Dapatan kajian. Bagi menjawab objektif pertama iaitu mengenal pasti kemahiran guru dalam pemilihan aktiviti pembelajaran kooperatif PAK21 bagi mata pelajaran PSV semasa PDPR. Dapatan kajian menunjukkan kesemua informal dapat memilih aktiviti kooperatif yang bersesuaian semasa pelaksanaan PSV PDPR. Hal ini dinyatakan oleh informal pertama dan disokong oleh informal kedua, kelima dan keenam, iaitu selalunya saya pilih aktiviti think passion di bahagian standard pertama dan gallery work di bahagian standard terakhir PMP. Saya juga menayangkan video penerokaan yang telah saya rakam terlebih dahulu serta dimuat naikkan di dalam Google Meet. Selain itu juga, saya memberikan link YouTube, Pinterest, Art Attack dan 5 Minutes Craft bagi membantu perkembangan idea kreativiti murid-murid. Manakala bagi pendapat informal ketiga dan disokong oleh informal keempat iaitu saya pilih aktiviti quiz, hot seat atau gallery work di standard terakhir pembelajaran. Seterusnya, saya akan menjawab objektif kajian kedua iaitu mengkaji kaedah pelaksanaan guru bagi aktiviti pembelajaran kooperatif PAK21 mata pelajaran pendidikan seni visual semasa PDPR. Dapatan kajian menunjukkan kesemua informal dapat melaksanakan aktiviti kooperatif semasa PDPR PSV dijalankan. Namun, bukan semua bahagian standard kandungan yang mereka dapat laksanakan. Hal ini dinyatakan oleh informal pertama dan disokong oleh informal kelima, iaitu selalunya saya aplikasikan aktiviti think passion di bahagian perspektif estetik dan aktiviti gallery work di bahagian apresiasi seni. Manakala rakaman video, YouTube, Pinterest, Art Attack dan 5 Minute Craft saya akan aplikasikan di bahagian aplikasi seni. Bagi pendapat informal kedua dan disokong oleh informal keenam iaitu
Saya mengaplikasikan aktiviti Think Play Share di bahagian perspektif estetik dan rakaman video YouTube saya akan aplikasikan di bahagian aplikasi sini. Saya akan masukkan semua video dan link YouTube melalui Google Classroom. Manakala bagi pendapat informal ketiga dan disokong oleh informal keempat, iaitu saya mengaplikasikan aktiviti Hot Seat atau Gallery Walk di bahagian apresiasi karya. Murid akan menerangkan dan menceritakan pengalaman atau proses sepanjang penghasilan karya. Selain itu, saya juga akan membuat kuis di akhir pembelajaran. Seterusnya ialah kesimpulan. Dapatan menunjukkan guru-guru dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran kooperatif yang bersesuaian mengikut keupayaan dan tahap penguasaan murid seperti aktiviti Think Play Share, Hot Seat, Gallery Walk, kuis dan aktiviti yang bersesuaian dengan topik pembelajaran. Dalam tempoh PDPR ini, pergerakan murid agak terbatas. Oleh itu, agak sukar untuk murid berinteraksi dan berbincang dalam menjalankan aktiviti berkumpulan. Hal ini mencabar, tetapi tidak mustahil dengan idea, kaedah, strategik dan kreatif. Guru PSW dapat mengekalkan kemahiran personal dan interpersonal, kerja berpasukan, penerapan nilai murni dan etika serta mewujudkan komunikasi yang efektif melalui kaedah dan platform yang sesuai, iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, Telegram, YouTube, Pinterest dan lain-lain. Bagi mendepani kekangan PDPR, warga pendidik perlu menguasai kemahiran pedagogi secara digital dan lebih mendalami teknologi baharu untuk berkomunikasi dengan murid secara lebih efektif. Pendidik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengenai penguasaan dalaman teknologi digital yang baharu dan menguasai ilmu berkaitan tentang e-pembelajaran supaya lebih senang untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Aplikasi teknologi digital yang berkesan dapat menyampaikan PDPR, memudahkan pelajaran diterjemahkan dengan lebih berkesan walaupun terdapat beberapa kekangan dan cabaran yang harus ditepuhi oleh pihak guru, ibu bapa, PPD, JPN dan KPN. Sekian saja peperangan kajian saya hari ini. Terima kasih.